Tengok. Kita baca balik atas tu. Kita dah lama tinggal kan, sebulan lebih. Baca balik. Dalam menentukan hukumnya, hendaklah dirujukkan kepada hukum binatang itu, kalau binatang lah, ketika matinya. Iaitu huraian berikut. Sekiranya binatang itu ketika hidup suci, ketika hidupnya suci, binatang yang halal dan matinya disembelih secara syar'i, sucilah anggota yang tersebut. Baik. Bulu ayam. Dengan bulu kucing. Apa kita nak ukur bulu tu yang terpisah daripada binatang itu ketika dia hidup? Bulu ayam. Orang buat pimpong bola tangkis tu kan. Badminton. Boleh tak buat bosok poket buat semayang? Allahu Akbar. Kalau binatang itu binatang yang halal, kemudian takkan mati dia tak mati lagi. Kerana bulu yang terpisah daripadanya ketika dia masih hidup. Ada tak jalan, cara untuk binatang yang halal ayam tadi dia mati jadi suci? Ada tak? Ikut kaedah agama kita. Disembelih secara syar'i. Binatang ayam ni tadi, ia akan suci bila dia mati dia dengan sembelih syar'i. Sembelih ikut syarak, ikut Islam. Maka bulu yang terpisah daripadanya atau bahagian yang lain terpisah padanya ketika dia masih hidup, dihukumkan suci. Berbeza hukumnya depan mata kita tengok, umpamanya. Ini tadi lah, kan? Bulu kucing. Bulu kucing itu binatang yang tidak halal. Maka bahagian anggota yang terpisah daripadanya ketika dia hidup, hukumnya najis. Cuba tolong faham ini. Kita buat setengah orang tu kan dia tali pinggang dia kan, ataupun tali pinggang ni udah lain bab, kulit lain. Katalah gading kan, gading gajah. Orang buat tangkai buat apa kan? Buat tangkai tu tak betul dia dah kan. Buat hiasan. Lepas tu kita aguk di sini. Makan semayang. Apa hukumnya apa tadi? Najis. Pasal apa? Harimau tu benda yang tidak halal. Mati pukul sembelih tak halal juga. Maka tetap dia najis. Itu ambil pada hukum asal dia. Apa? Buat apa dia? Ayam lagi. Ayam masih hidup. Memang masih hidup cerita ni. Bulu dia getak. Kita ambil, buat penanda Quran. Baik, kita bincang sekarang suci atau najis. Baik, okey. Ya. Hukum ada yang tak boleh disuci. Benda tu dah najis. Suci macam mana pun dia tak najis. Ini dari sudut hukum, bukan dari sudut bersih lain. Jadi katanya bulu ayam tadi dia getak, dia tercabutlah ketika dia hidup. Kita ambil cuci, kemudian kita buat penunjuk Quran. Jadi apakah bulu itu suci atau najis? Itu boleh suci atau najis? Awak ambil hukum dulu. Macam mana? Binatang yang halal, yang anggotanya
tercabut, terpisah daripadanya ketika dia masih hidup. Apa hukum yang terpisah tadi? Hukumnya suci. Sebab apa suci? Kalau binatang tadi, kalau matinya dia sembelih, dia suci kan? Ayam tadi kan, kalau mati sembelih, dia suci. Maka bahagian yang terpisah padanya ketika dia masih hidup, hukumnya suci. Kita kata kesimpulannya, hanya anggota yang terpisah dari binatang yang halal, ketika ia masih hidup saja hukumnya suci. Itu kalau binatang, kalau manusia pula, macam mana? Potong kaki. Ya. Bumi kan. Apa hukum pula kebumikan tu? Kena talqin, kenapa ke? Ya, tak talqin. Tak payah kapan betul ya? Semayang. Itu soal lain pula kan? Itu soal lain. Soalnya najis atau tidak? Awak? Tidak sama sekali. Kerana manusia itu, ia suci masa hidupnya dan suci juga masa matinya. Akidah dia, agama dia itu soal lain ya. Walaupun dia kafir. Jadi binatang yang terpisah daripada dia, orang kafir tadi, masa dia masih hidup. Hukum apa ni, orang kafir dah mati tu hukum mati. Suci kerana manusia itu suci masa hidup, suci masa mati. Maka anggota terpisah daripadanya ketika dia hidup, tentulah dia suci sebab manusia ni masa dia mati pun suci. Yang kotor tu akidah dia, amalan dia kan. Sebab tu manusia itu katakan fitrah, suci bersih. Ini kena faham betul ya. Mana? Manusia dan ada apa tu? Ini bagi binatang pula, kesimpulannya hukumnya hanya anggota yang terpisah ni pergi daripada binatang yang suci, yang halal. Halal ketika masih hidup saja hukumnya suci. Kalau binatang yang tak halal, kucing ke apa ni, kuda ke, kuda boleh. Rimau ke, hukumnya najis walaupun dia masih hidup, dan bahagian anggota yang pisah tu masih dia hidup. Boleh pakai. So apa itu orang dulu buat landak kan? Bulu landak. Landak tu halal ke haram? Halal. Lagi bulu landak tu boleh. Cuma di sudut buat penunjuk ni, hormatkan Quran lah kan. Tidak ada hukum sebatas semayang. Tak ada, sebab dia bukan semayang. Ini yang kita banyak ronyi pada bab semayang. Cuma tak elok kita buat benda yang najis itu sebagai penunjuk kepada Al-Quran. Quran itu suci, penunjuk dia juga mesti suci. Yang baca Quran itu pun mesti suci, sebab itu kena wuduk, kena suci kerana orang baca Quran. Maka amatlah pelik kalau orang baca Quran tapi dia masih kotor, tak ikut Al-Quran kan. Itu pelik lah. Pelik bina ajaib kan. Baik. Okey. Itu hukum lain pula. Itu hukum lain. Wig ataupun mengadakan rambut palsu itu haram. Walaupun daripada rambutnya sendiri ataupun daripada rambut orang lain. Wig ada hukum lain. Termasuklah plastik. Tak boleh. Apa pasal cemara ya? Cemara. Boleh faham ini? Ini kita terlibat siang malam nak hukum suci atau najis. Siang malam kita terlibat. Sama suci atau najis? Dan sebaliknya. Ialah maknanya benda Quran itu suci, nak tunjuk dia gunakan benda yang suci. Tapi bulu ayam ni hukumnya apa? Suci. Sebab ayam tu dia benda yang halal, halal makan, maka dia apa yang terpisah daripada dia suci hukumnya. Kecuali dia kena dia suci. Itu bulu ayam yang terpisah daripada badan dia ketika dia masih hidup, hukumnya
Suci. Malah ayam tu pun kalau dia mati disembelih, hukumnya suci. Maka kita main bulu tangkis tu kan. Boleh tak dalam poket saya Allah Akbar. Tapi banyak kerja lain lah patut dibuat kan. Kiranya boleh tak salah lah. Dari segi hukum. Macam mana? Tengok ayam tu mati kerana apa? Kalau mati dia sembelih kan? Itu suci aja. Tapi kalau mati dia langgar di lori, itu najis lah. Tapi yang tetap najisnya apa? Bahagian binatang yang terpisah pada ketika dia hidup, yang tetap dia najis. Apa dia? Ini ada. Yang tanda kuning tu. Kesimpulannya, haram lain. Tidak. Kesimpulannya hanya anggota yang terpisah dari binatang yang halal. Binatang yang halal. Halal dimakan lah tu. Ketika ia masih hidup sahaja hukumnya suci. Ya? Binatang yang haram tak suci. Najis lah jawabnya. Sambungan dari kuliah yang lalu yang mengenai dengan fadlah manusia. Ini sin ya. Saya tak ada ruang tu, saya nak kata. Fadlah manusia dan binatang yang najis. Yang merupakan salah satu dari dua sumber najis. Tadi bicara apa? Tentang bahagian anggota binatang yang terpisah daripada dia ketika dia masih hidup. Yang ni pula fadlah. Fadlah tu apa? Fadlah ni, fadlah manusia dan binatang. Rojok balik bab dulu. Buka balik, buat kejap. Yang sambungan yang pertama. Yang pertama. Ini yang kedua, sambungan dia. Ada. Ada. Mana? Tak ada. Apa ada fadlah itu. Tak ada. Itu bab mandi. Tak ada. Tak apa. Ambil bab tadi balik semula. Ada fadlah kan? Mana? Benda-benda yang keluar dari dalam badan jasad. Berapa bulan? Berapa bulan? 18 Mei. 18 Mei. Oh lama 18 Mei. Tak apa. Tahun apa? Jangan tahun 18 pula. Tarikh itu tarikh saya tulis. Bukan tarikh saya hurai, itu lain. Ni dia. Mana tajuk lah? Hukum fadlah, benda-benda yang keluar dari dalam badan jasad manusia, binatang yang selain daripada anjing dan babi. Ni di bawah. Hukum fadlah. Yang 13-10. Fadlah itu apa? Benda-benda yang keluar dari dalam badan atau jasad manusia atau binatang yang selain pada anjing dan babi. Ada hukum asing pula. Ada hukum khas. Dia ada dua. Benda yang keluar dari dalam. Benda yang keluar dari dalam, ada yang najis, ada yang suci. Termasuk darah. Maksudnya apa darah tu apa? Bila dia najis? Keluar daripada badan. Duduk dalam badan? Tak ada najis, jawabnya? Suci. Dia tak keluar, suci. Najis kita dalam usus kita kan, suci. Tu boleh buat sembahyang. Tidak kena tetap keluar dulu buat sembahyang. Dah. Dalam badan, tetap dia suci. Bila keluar, ada hukum lain. Banyaklah benda-benda yang keluar ni, hukum dia kan, ada yang membatalkan wuduk. Dia dalam tu apa? Dia keluar, batal wuduk umpamanya. Ada benda yang masuk, membatalkan. Ada yang keluar yang membatalkan. Jadi fadlah, ya. Yang dalam badan ni semuanya okey berlaku. Sebab apa?
Manusia tu okey. Manusia masa hidup okey dalam diri dia. Sekarang ni kita ada wuduk, kita ada wuduk, kita semayang. Semayang tu kau hidung pula, kau. Keluar tak hidung tu. Tak hidung. Apa hukum tak hidung? Kita tahu hukum? Dia dah keluar dia dalam video tu. Iyalah. Dah keluar. Kita tak jaga kau. Korek. Dia kena keluar. Apa hukumnya? Itu fadrah juga tu namanya. Hukumnya ada yang tersendiri, iaitulah tai hidung dalam hidung, keluar hidung dia tetap suci. Tapi nak makan atau ada bab lain pula. Tak semua yang suci itu boleh dimakan. Tapi tetap benda yang halal boleh dimakan, tapi benda yang suci dalam perkara yang dia makan kena dulu. Kena berhenti dulu. Kena tengok dululah, tengok ke kanan dulu. Tidak semua, saya buat kaedah dulu. Tidak semua yang suci itu halal, tetapi setiap yang halal itu suci. Ada hukum khas, ada hukum umum. Halal itu umum, maksudnya dia halal dan suci. Tetapi yang suci di sudut halal kita tengok dulu. Ada benda yang suci tapi dia tak halal. Kulit rimau. Kita awetkan dia, kan? Kan samakan dia, kan, dah keras dia, boleh buat semayang, boleh buat sajadah semayang. Suci. Tapi nak makan, tu haram. Makan banyak yang lain lagi. Jangan kulit rimau pun nak habis, Tapi satu sudut makan orang Melayu memang hebat. Memang hebat apa? Pucuk paku. Makan. Besi apa? Belimbing besi. Habis. Kena telan mereka. Ikan parang. Allahu Akbar. Itu nama. Jadi ini kita bicara tentang hukum. Benda-benda yang keluar dari dalam badan atau dalam jasad manusia atau binatang yang selain daripada anjing dan babi. Anjing babi ini memang tolak sebelah lah. Haram. Segala-galanya luar dalam, keluar yang dalam, semuanya haram. Masa dia hidup, masa dia mati. Pertama hukumnya, fadlah itu najis. Itu dah ambil tu kan. Darah yang mengalir kecuali sedikit. Darah tersebut dia mengalir. Mengalir itu maksudnya apa? Banyak. Kalau dia keluar, kejap dia berhenti, tak mengalir kan? Tak mengancut, tak mengalir, itu najis. Juga dikecualikan darah yang berada dalam tulang dan daging binatang yang disembelih. Apa contoh dia? Darah yang ada dalam tulang atau sumsum yang ada dalam tulang dan daging binatang. Tulang tu apa? Darah tu bila keluar najis. Bagaimana darah yang ada dalam tulang? Ayam tu darah dalam tulang tu. Dan itu dalam daging kan ada darah. Kalau dia najis kena suci. Tapi hukumnya suci ada berapa darah, hukumnya suci. Kita dah baca dulu, tak apalah kita tengok cerita lalu. Darah dalam tulang dan daging binatang sembelihan. Binatang sembelihan, darah dalam tulang dan darah dalam daging suci. Janganlah basuh daging ayam sampai putih. Apa tak? Dah tinggi hampir ya kan? Jangan. Dan juga dikecualikan 8 jenis darah yang berikut. Apa dia? Hati, limpa, alaqah, darah beku dalam kandungan ibu. Suci ya? Tapi halal lain. Jangan kerokah pula begitu. Yang ke apa? Mudrah, ketulan daging dalam rahim ibu. Yang kelima, air mani berwarna darah. Ada dalam peristiwa berlaku, mani dia berwarna darah. Tahu tanda mani itu kan? Yang keenam, air susu yang berwarna darah.
pernah berlaku kepada anak murid saya. Dia anak tu kahwin dan menyusukan anak. Satu kali tu keluar daripada puting susu anak tu, susu, dan budak tu makan, rupanya dia berwarna darah. Itu dikecualikan. Tak najis. Dikecualikan. Darah dalam telur. Darah dalam telur. Ada sikit darah dalam telur. Itu tanda dia dah nak mengeram tu kan. Dan lapannya, kasturi yang telah beku. Tahu kasturi? Kijang, apa kijang tu dia bengkak apa tu kan. Kemudian dia gugur. Maka baunya semerbak dalam hutan. Dan kasturi adalah bauan yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Baik. Jadi itu maksud fadlah. Ulang balik. Masuk tempat balik. Kita balik. Balik semua sambung. Jauh no ya? Tu. Okey. Sambungan dari kuliah yang lalu yang menaik dengan fadlah, itu sesuatu yang keluar daripada dalam jasad manusia atau binatang yang najis. Dia najis. Ini najis. Senarai bawah ni semua najis mereka. Kena ingat Kerana najis adalah salah satu daripada benda yang membatalkan sembahyang, dan memakan najis hukumnya haram. Iaitu ni apa? Iaitu telur haiwan yang diambil dari bangkai. Hukumnya seperti berikut. Telur haiwan yang diambil dari bangkai. Bangkai mana? Bangkai binatang itu. Seperti berikut. Jika kulit telurnya itu keras, kulit telurnya itu keras, hukumnya suci. Macam mana? Hukum telur suci. Dan halal dimakan. Suci dan halal makan. Tetapi jika kulitnya itu lembut, hukumnya najis, sama seperti hukum bangkainya. Nanti tu. Haji dia. Perhatian, kesemua telur dari binatang yang suci, walaupun dari binatang yang tiada dimakan, dagingnya ia apa tu? Yang bawah kan? Makan dagingnya ia makan dagingnya Perhatian, semua telur dari binatang yang suci. Contoh, ayam apa tu kan? Suci, burung sebagainya. Walaupun dari binatang yang tadi dimakan dagingnya, ia suci dan halal dimakan. Kecuali yang mengandungi mudarat, seperti beracun dan bisa ianya najis dan haram dimakan. Jadi maknanya yang tadi telur labi-labi ya. Telur apa? Penyu. Itu memang suatu yang telah pun dihukumkan ianya suci. Timbul cerita, macam mana ibu dia haram kan? Telur dia suci. Ikut akal, patut dah telurnya haram. Maka apa ni? Ibu dia haram, telurnya haram juga. Tapi inilah telur ibunya haram atau ibunya najis ke? Najis untuk tak boleh makan kan? Jadi telurnya boleh jadi suci
Boleh dimakan? Halal? Ini hukum. Kalau nak kira logik akal, banyak benda yang tak logik pada akal tapi bercanggah dengan hukum syariat, kan? Okay? Banyaklah perkara yang hukumnya tak logik. Cuba fikir. Kita kentut keluar angin dari dubur kita, kan? Kenapa pula kena ambil wuduk, batal wuduk, anggota lain pula kena mandi? Lepas tu situ basuh dah lah. Kau main akal, kan? Sebab itu Nabi kata, bukan Nabi, Sayyidina Ali kata, kalau agama itu boleh digunakan akal semua sekali, gunakan logik, semua sekali gunakan logik, apa berlaku? Akan bercanggahlah beberapa hukum yang ada dalam agama Allah. Kalau kita benda itu tak dapat melogikkan akal, sedangkan hukum kita logik, itu kelemahan akal kita. Akal bukan segala-galanya. Akal amat terhad kemampuan dia. Apa yang paling besar, yang tetap benar, yang tetap betul, hukum Allah, kerana datang daripada Allah yang maha benar, datang daripada Allah yang maha betul, maka apa Allah kata betul, itulah saja yang betul, dan itulah yang sebaliknya. Maha lengkap dan maha sempurna. Ya. Yalah tu. Ibunya halal, tapi perbuatan ibu tu melahirkan yang haram. Walaupun manusia tu suci, kan? Tapi tidak semua apa yang dibuat oleh manusia itu suci. Itu buat lain pula. Sebab apa buat manusia itu ada yang halal, ada yang haram, kan? Ada yang dosa, ada yang pahala. Ini ditentukan oleh syarak. Ditentukan oleh Islam. Oleh itu, ingat ya, hukum tetap hukum. Logik tak logik akal, itu kelemahan akal. Akal tak sampai nak berfikir setinggi apa yang ditetapkan oleh syariat.